Tidak dinafikan, Muar sebenarnya kaya dengan sejarah dan adalah dipercayai masih banyak lagi yang belum diketahui. Sejarah Muar telah bermula lebih awal daripada Empayar Melaka. Ini terbukti dengan penemuan artifak seperti loceng gangsa Dongson yang dipercayai dihasilkan pada tahun 150 Masihi di kampung Pencum Muar, membuktikan wujudnya kegiatan manusia di situ. Pada tahun 1361, terdapat catatan yang menyatakan Muar adalah sebahagian dari wilayah Empayar Majapahit. Catatan lain pula ada menyebut bahawa para Meswara pengasas Empayar Melaka pernah singgah di Sungai Muar dan membina kubu biawak busuk dan kubu buruk selepas melarikan diri dari Temasik. Di Muar juga terdapat salah satu makam Sultan Melaka, iaitu Sultan Alauddin Riayat Shah I yang memerintah Melaka dari 1477 hingga 1488. Muar turut memainkan peranan penting dalam usaha merampas kembali Melaka dari tangan Portugis. Bagi menangani serangan armada Portugis, kubu Bentayan dan kubu Pagoh telah dibina oleh Sultan Melaka untuk mempertahankan serangan oleh tentera Portugis. Di zaman Portugis juga telah mendirikan sebuah kubu di Muar yang dikenali sebagai Fortaleza di Muar bagi mempertahankan koloni Portugis dari serangan Belanda dan Aceh. Malah, Sungai Muar yang panjangnya lebih kurang 285 km yang hulunya berakhir di Tasik Talang, Kuala Pilah, Negeri Sembilan, memiliki cerita dan sejarahnya tersendiri. Pada masa dahulu, Sungai Muar pernah menjadi laluan kapal dagangan, pengembang agama, juga bala tentera. Penarikan diibaratkan sebagai titik pertemuan untuk ke Sungai Serting dan seterusnya ke Sungai Pahang atau ke Sungai Muar. Berikutan serangan Portugis yang diketuai oleh Alfonso de Albuquerque dan kejatuhan Kerajaan Melayu Melaka ke tangan Portugis pada 15 Ogos 1511, Sultan Mahmud Shah I dan putera baginda Raja Ahmad serta pembesar-pembesar dan pengikutnya berundur ke hulu Melaka iaitu ke Beretam dan Batu Hampar. Pada September 1511, Portugis datang menyerang dan mengalahkan pertahanan di situ. Sultan Mahmud Shah serta pengikutnya berundur lagi ke hulu Sungai Muar dan kemudian membuat pertahanan di Pagoh dan Bentayan. Angkatan tentera Sultan Mahmud telah membina kubu pertahanan menggunakan bahan-bahan tempatan yang ada untuk mempertahankan diri. Kubu Bentayan mengambil nama dari sebatang sungai yang terletak di Bandar Muar, iaitu Sungai Bentayan yang masih wujud sehingga sekarang. Pembinaan kubu Bentayan di Kuala Sungai Bentayan dikatakan sebagai lokasi yang sangat strategik. Kedudukannya yang tidak jauh dari muara Sungai Muar memudahkan untuk memantau dan meninjau kehadiran angkatan Portugis. Kubu Bentayan dibina hanya menggunakan bahan-bahan tempatan seperti tambakan tanah dan deretan ceracak batang nimbung. Berkaitan dengan kubu Pagoh, ia dikatakan terletak di sebuah kampung tradisional yang kini dikenali sebagai Kampung Brohol Pagoh. Kilas pandang, kampung ini keadaannya tidak ubah seperti kebanyakan perkampungan Melayu yang lain. Namun, pada hakikat sebenarnya, ia memiliki sejarahnya yang tersendiri. Bagi peminat sejarah tanah air, Kampung Brohol mungkin menjadi lokasi paling ingin dilawati kerana ia menjadi saksi kisah perjuangan Sultan Mahmud Shah I menentang Portugis bagi mengambil semula Melaka pada 1511. Kampung Brohol terletak antara pinggir Sungai Muar dan kuala Sungai Pagoh, sememangnya lokasi strategik kepada Sultan Mahmud, dan angkatan perangnya bukan sahaja sebagai kubu pertahanan, malah sebagai lokasi untuk melancarkan serangan balas terhadap Portugis di Melaka. Selain dari lokasinya yang strategik, tidak jauh dari kuala Sungai Pagoh yang alirannya mengalir ke Sungai Muar, ia dikatakan telah wujud pertempatan penduduk di kawasan tersebut pada waktu itu. Selain dari wujudnya kubu Pagoh, dikatakan terdapat juga kubu-kubu kecil, iaitu kubu Melini dan kubu Wak Nayan tidak jauh dari kubu Pagoh. Namun, tapak tinggalan kubu-kubu tersebut sudah sukar untuk dikesan. Malah, ayahanda baginda sendiri, iaitu Sultan Alauddin Riayat Shah I, sering mengunjungi kawasan itu ketika zaman pemerintahannya dan turut mangkat di kawasan yang dinamakan Kampung Raja yang terletak kira-kira 3 km dari Kampung Brohol.
Pada tahun 1511, selepas beberapa bulan bertahan di Bentayan dan Pagoh, Angkatan Portugis datang menyerang di kedua-dua tempat ini. Angkatan Portugis dikatakan terdiri daripada 400 soldadu Portugis, 600 askar upahan Jawa dan 300 orang pergu, iaitu Burma. Pertempuran yang hebat antara kedua-dua pihak mengambil tempoh beberapa hari bertempur hingga menyebabkan banyak kehilangan nyawa di kedua-dua belah pihak. Sewaktu bertahan di Kubuh Pagoh, antara Panglima Handalan Baginda ialah Panglima Ahmad Berani atau Panglima Mat Berani. Namun, ia terkorban sewaktu serangan Portugis dan dimakamkan di kampung ini. Panglima Mat Berani dikatakan berasal dari Pahang. Diceritakan juga berikutan keadaan kubu yang kuat dan kukuh, Portugis menukar taktik serangan terutama selepas banyak kapalnya juga karam akibat dibedir oleh angkatan tentera pimpinan Sultan Mahmud dan anaknya Sultan Ahmad. Selepas tidak berjaya menawan kubu menerusi laluan air, Portugis menukar strategi dengan melakukan serangan dari arah darat pula secara mendarat kira-kira 3 atau 4 km dari kampung Brohol. Serangan mengejut yang menyelinap dari laluan darat dan kemudiannya sedia untuk membuat serangan hendap terhadap angkatan Sultan Melaka yang bertahan di sebalik kubu terbabit. Serangan ini telah mengkucar-kacirkan pertahanan dan menewaskan angkatan tentera Sultan. Untuk menyelamatkan diri, Sultan Mahmud serta pengikut-pengikutnya dengan berundur ke hulu Sungai Muar, ke Penarikan dan hulu Sungai Serting dan seterusnya ke Kuala Pahang. Dalam suasana yang tidak aman ini, Bendahara Paduketuan atau dikenali Bendahara Tepok yang berada di Lubuk Batu telah meninggal dunia dan dikebumikan di Lubuk Batu dalam daerah Segamat. Lubuk Batu terletak di Sungai Segamat yang alirannya mengalir ke hulu Sungai Muar. Beliau juga disebut Datuk Lubuk Batu atau Bendahara Lubuk Batu. Asal nama Segamat dikatakan berasal dari perkataan Segar Amat dan ada yang mengatakan Segera Amat. Menurut ceritanya, sewaktu Bendahara Tepok berehat di sungai yang airnya sangat jernih dan rasanya sangat segar, sambil beliau menyebut perkataan Segar Amat. Sejak dari peristiwa itu, tempat tersebut dipanggil Segamat sehingga kini. Tidak berapa lama di Pahang, Sultan Mahmud dan pengikutnya pergi pula ke Banten, mengumpul kekuatan untuk menyerang Melaka. Dikatakan sekitar pertengahan tahun 1512, Angkatan Sultan Mahmud diketuai oleh Laksamana Hang Nadim datang semula dan bertahan di Bentayan dan Pagoh dalam usaha menyerang Melaka. Namun, buat kali keduanya, ia menemui kegagalan dan mereka kembali semula ke Banten lalu membuka negeri di Banten. Pada Januari 1513, Sultan Mahmud mula bersemayam di Banten di satu tempat bernama Kopak. Putera baginda juga membuka negeri di situ. Tidak berapa lama bersemayam di Kopak, anak baginda Sultan Ahmad meninggal dunia dan dimakamkan di Bukit Batu disebut orang marhum Bukit Batu. Pada 23 Oktober 1526, satu angkatan tentera Portugis diketuai oleh Pedro Mascarenhas mula menyerang Bengkalis, Bulang dan Banten. Sebelum angkatan tersebut sampai di Banten, atas nasihat pembesar-pembesar Sultan Mahmud dan pengikutnya menyelamatkan diri, pindah ke Kampar. Sewaktu bersemayam di Kampar, isteri baginda Tun Fatimah mangkat dan dimakamkan di Kampar. Sejak kemangkatan isterinya, Sultan Mahmud dikatakan selalu sahaja kering dan Sultan Mahmud mangkat pada tahun 1528. Sultan Mahmud Shah I dimakamkan di Pekan Tua Kampar dan disebut Mahrum Kampar, kini dalam Kabupaten Pelalawan, wilayah Riau. Seperkara yang menarik kepada peminat sejarah tanah air terutamanya, di mana tidak jauh dari Kuala Sungai Pagoh, terdapatnya makam Sultan Melaka iaitu makam Sultan Alauddin Riayat Shah I. Makam baginda terletak di Kampung Raja lebih kurang 3 km dari Kampung Brohol. Raja Hussein bergelar Sultan Alauddin Riayat Shah I merupakan Sultan Melaka yang ke-7. Baginda menaiki tahta selepas kemangkatan ayahandanya, Sultan Mansur Shah pada tahun 1477. Baginda mangkat pada tahun 1488 semasa berumur 30 tahun, lalu digantikan oleh puteranya Raja Mahmud. Kemudiannya bergelar Sultan Mahmud Shah I. Baginda dikatakan sering datang ke Kampung Raja sama ada singgah dalam perjalanan ke Pahang atau memencilkan diri mendalami ilmu agama Islam.
Sewaktu pemerintahannya selama lebih kurang 11 tahun, baginda memiliki watak yang jauh berbeza dengan sultan-sultan sebelumnya, yang kebanyakannya berperwatakan antagonis. Manakala baginda Sultan Alauddin berwatak alim dan memiliki sifat protagonis. Akibat dari sifat kebaikannya itu, baginda tidak disukai oleh ramai pembesar, malah oleh sesetengah isteri baginda sendiri. Dikatakan juga kemangkatan baginda akibat diracun oleh mereka yang dekat dengan baginda. Mungkin ada di kalangan kita yang tidak menyedari di tengah bandar Muar, suatu ketika dahulu terdapat sebuah kubu yang didirikan oleh Portugis dikenali sebagai Fortaleza de Muar, juga disebut Benteng Muar. Kedudukan kubu ini sebenarnya tidak jauh dari kuala Sungai Bentayan yang terdapat bekas tapak kubu lama yang dipanggil Kubu Bentayan. Fortaleza de Muar dibina pada tahun 1604 oleh pegawai Portugis di Melaka bernama Manuel Godinho di Heredia. Walau bagaimanapun, pembinaan Fortaleza de Muar sebenarnya tiada kaitan dengan cerita pengunduran Sultan Mahmud ke Muar. Kubu pertahanan ini lebih menjurus kepada strategi pertahanan Portugis di zaman Perang Tiga Segi antara Aceh, Johor dan Melaka. Kubu ini dibina selepas 93 tahun Portugis membina Fortaleza di Melaka atau juga di Formosa. Fortaleza di Muar, bahan binaannya dikatakan menggunakan batu yang diambil dari dasar Laut Jawa. Batu yang berwarna merah ini akan lebih kukuh selepas terdedah dengan matahari. Dari segi bentuk, ia berbentuk segitiga dan mempunyai menara pandang bulat di setiap penjuru. Panjang kedua-dua sisi kubu ini berukuran 181 fathom, iaitu 331 meter, dan satu sisi lagi sepanjang 292 fathom, iaitu 534 meter. Menjadikan luas keseluruhan kubu ialah 654 fathom persegi, iaitu 2187.31 meter persegi. Kubu ini pernah diserang dan cuba dimusnahkan oleh tentera Aceh sebanyak 2 kali, iaitu pada 1615 dan 1616. Kubu ini juga pernah diserang dan juga dimusnahkan oleh Belanda. Walaupun Portugis memiliki 2 kubu pertahanan, akhirnya tewas juga dalam serangan Belanda yang dibantu Johor. Pada 14 Januari 1641, Melaka jatuh ke tangan Belanda. Dan tamatlah pemerintahan Portugis di Melaka selepas menakluki Melaka selama 130 tahun. Namun, nasib Fortaleza de Muar mengalami nasib yang sama seperti Fortaleza di Melaka. Malah lebih teruk lagi tanpa sisa tinggalan walaupun sedikit, di mana pada tahun 1807, British mula merobohkan sepenuhnya kubu ini, kononnya untuk menguatkan kuasa dan pengaruhnya pada masa itu. Antara sisi positif yang dapat digarap dari pengunduran Sultan Mahmud dan anaknya Sultan Ahmad ialah semangat perjuangan baginda yang tidak berputus asa untuk merampas kembali Melaka dari tangan Portugis. Selama lebih kurang 17 tahun, baginda bukan sahaja melancarkan serangan ke atas Portugis, malah baginda dan pengikutnya juga turut diserang walau di mana pun baginda berada. Malah tidak sedikit pengikut dan hulu balang baginda yang terkorban. Namun pada hakikat sebenarnya Portugis hanya dapat menawan Melaka, tetapi tidak dapat menguasai empayar dan jajahan takluk Melaka yang wujud ketika itu.